10 minit. 10 minit selepas Isyak. Maksudnya lepas waktu masuk waktu 10 minit. 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung Majmu' Salasi Rasail, risalah yang terakhir, risalah yang ketiga, muka surat 62 Jawi, Rumi 157 Rumi 157. Jawi 62. Sambungan kisah Ashabul Kahf. Orang Melayu panggil Ashabul Kahfi. The Seven Sleepers, 7 orang yang ditidurkan setelah, berarti kat mana ni bulan lepas ni, setelah ada satu hadis, selesai satu hadis, sehinggalah dia jumpa Ra'i itu pengembala kambing. Dia jumpa pengembala kambing, 6 orang tu pembesar, makna 6 orang kaya, seorang orang miskin lah. Jumpa, kemudian dia minta sedikit makan minuman, kemudian diberi dengan syarat, kau cerita kat aku, korang ni daripada mana? Lain macam je tengok, macam orang kaya. Kata Ra'i tadi atau pengembala tadi, kami lari daripada raja yang zalim, yang mana kami nak ikut agama kami, agama yang sebenar tak boleh lah, sebab raja tu zalim. Dikyanus. Kemudian kami pun nak pergi ni. Kalau macam tu samalah yang macam aku fikir, yang raja tu mengaku Tuhan tu merepek aja, sama macam aku. Kata pengembala tadi, kau tunggu kejap, aku balik, aku nak hantar kambing-kambing dekat tuannya, aku pun nak ikut korang juga lari. Kata pengembala Ra'i tadi tu. Kemudian dia pergi hantar kambing-kambing semua, settlekan semua apa, dia pun balik, dapat patah balik. Dan masa dia patah balik tu, tengok ada seekor anjing ikut. Anjing tu anjing pengembala tu lah. Sebab kambing ni nak mudah jaga dengan anjing. Kalau orang payah. Seekor kambing kalau liar sikit, 3 orang lepas lagi. Begini, lepas lagi kalau kena yang ni, yang nakal sikit kambing.
Kalau anjing seekor ada boleh jaga beratus ekor kambing dengan salakannya. Dua ekor atau 3 ekor kambing, 2 ekor atau 3 ekor anjing, dia panggil anjing muallamah, boleh menjaga beratus ekor kambing. Ada pandai, dia pergi sana, salat dia pergi sini, dia buat sibuk. Saya tengok anjing tu buat sibuk. Padahal kambing tu tak ada pun mengata-kata, pergi tak ada pun. Tapi dia buat sibuk. Pandai tu. Pergi sana, pergi sana pula, Akhir sekali kambing tadi ikut, beratus-ratus ekor tu ikut aja. Okey? Salah seekor anjing tu ikutlah ra'i tadi anjing dia. Lepas tu 6 orang ni kata, "Loh, anjing ni ikut. Kalau kita nak lari, anjing ni kalau menyalak ke apa ke, kan menyusahkan kita, merbahayakan kita." Anjing tu pun buat muka comel. Duduk, kaki duduk ke depan, ekor gerak. Tu berlengkang-lengkang bahasa dulu. Berlengkang-lengkang. Duduk di atas 2 kakinya dan berlengkang-lengkang. Benda berlengkang-lengkang macam tu lah, buat comel. Lepas tu akhir sekali halau tak mau pergi. Akhir sekali biar je lah anjing tu ikut. Anjing pun ikut. Kurang-kurang dia boleh juga jaga kalau ada musuh-musuh. Biarlah ikut. Maka dah jadi 8 lah. Termasuk anjing tu 8. Kemudian ra'i tu kata, aku biasa bawa kambing aku pergi makan, cari makan dekat satu bukit ni. Kat situ tak ada orang. Jom kita pergi. Bawa ke satu bukit. Pergi ke bukit. Dekat bukit tu pula ada gua. Okay. Sampai kat pintu gua. Bila sampai kat pintu gua, diorang nak masuk gua, Yahudi yang tanya Sayyidina Ali tadi, ni cerita ni, sambungan ni berapa kali dah ni. Kan cerita ni Yahudi 3 orang tanya Sayyidina Ali. Asalnya dia tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak boleh jawab, panggil Sayyidina Ali. Sayyidina boleh jawab. Maka Yahudi tadi dia tanya Sayyidina Ali, "Kejap, apa nama bukit tu?" Apa nama bukit tu dan apa nama gua tu? Jawab Sayyidina Ali, nama bukit itu Najilus. Setengah kitab kata Nagilus, setengah kata Naji, jim dengan ga. Najilus atau Nagilus. Okey? Dan nama gua itu Al-Wasid. Kata Sayyidina Ali. Kata Kil, ada pendapat kata namanya Kiram. Dan gua ni masih lagi ada yang mereka, kerajaan mereka mendakwa, ada 2 negara yang dakwa bahawasanya gua tu ada sampai sekarang. Nama gua Al-Wasid atau Al-Kiram tadi, yang pertama Turki, kerajaan Turki lah. Yang kedua Jordan. 2 ni mengaku ada gua, tak tahu mana satu, tapi ikut kajian-kajian yang berada di Jordan lebih tepat. Macam mana pun dua-dua mendakwa. Okay? Habis sampai situ. Ceritanya mereka sampai di pintu gua situ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kembali kami kepada hadis yang tersebut. Cerita tadi sambung balik. Katanya, dan tiba-tiba pada halaman gua tu, dah sampai dekat gua tu, pintu gua tu, ada beberapa pohon kayu yang berbuah. Ada pohon kayu yang berbuah pula. Boleh makan pula tu buahnya. Dan mata air yang banyak airnya ada pula dekat gua, kat pintu gua tu. Ada buah dan ada mata air. Ada air lah, ada sumber air. Mereka kata ini adalah tempat yang paling sesuai. Sebab makanan pun ada, air pun ada. Maka mereka ambil keputusan untuk confirm lah kita duduk dalam gua ni dulu, persinggahan kita. Dan makan mereka itu daripada buah-buahan itu. Apa makan buah-buahan tu? Apa tak tahu. Apa tu? Tamar kot. Ataupun tin. Boleh jadi juga. Zaitun. Boleh jadi juga. Apa lagi makan makanan dekat tempat-tempat macam tu? Pada pasir. Dan minum mereka itu daripada airnya. Air itu pula elok boleh minum. Tak ada masalah. Makan minum. Dah penat berjalan ni sampai berdarah kaki kan. Diorang tak pernah berjalan sejauh itu. Mula-mula naik kenderaan. Lepas tu dia turun kan, jalan kaki.
sampai berdarah kaki. Laparlah, makan dan minum. Makan minum dan kelam oleh malam. Tiba-tiba gelap nak malam dah. Dia kata memang confirm kita duduk sini. Maka mendiami mereka itu kepada gua. Kita tidur dalam gua. Jom, keputusannya kita tidur dalam gua. Dan tidur anjing itu atas perutnya. Anjing itu ialah buat duduk tadi tu, dua kaki ke depan, perut dia duduk atas bumi. Dan pada pintu gua, duduk kat pintu gua macam menjaga. Bukan macam menjaga, memang jaga pun. Memang kerja dia untuk jaga. 7 orang tadi ni. Dan dihantar 2 tangan atasnya. Ya, 2 tangan ke depan. Tunggu aja. Takut-takut ada apa-apa binatang-binatang ke musuh-musuh ke, dia salah lah nanti. Maka disuruh Allah akan malakul maut mengambil nyawa mereka itu. Maksudnya bukan mati ni. Maksudnya tidur ni kan separuh daripada mati. Tidur ni kan, lepas tu tak sedar apa. Cuma boleh masuk balik. Boleh masuk balik. Tidur ni mati kecil sebenarnya. Mati tu macam tidur tu lah. Cuma tidur boleh masuk balik. Roh tu boleh masuk balik. Jadi malaikat maut pun pegang nyawa. Mudah kata roh tu keluar. Masa kita tidur roh keluar. Cuma dia ada lagi. Kita boleh masuk lagi. Sebab kita punya badan masih lagi, jantung masih lagi bergerak. Masih lagi bergerak. Jadi bila roh, malaikat maut pun pegang roh tu. Jangan bagi masuk. Tu maksud mengambil nyawa. Roh tu keluar, maksudnya tidur, roh keluar, pegang. Jadi dia orang masih tidur, tak boleh masuk. Macam mati lah. Pegang. Malaikat maut mengambil nyawa mereka itu. Pegang. Dan disuruh oleh Allah Ta'ala dengan, maka disuruh mengambil nyawa mereka itu. Yang ini ada dalam surah Al-Kahfi ayat 10 ada cerita. Tengok ayat 10 kejap. Ayat 10, إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Dan ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami. Masuk pintu gua tu. Di sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maka bila dia doa gitu, Allah makbulkan doanya dengan Allah pegang nyawa dia tadi tu. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka tu beberapa tahun dalam gua. Maksudnya tutup telinga tu maksud pegang roh tu lah. Dengar apa-apa tak jaga. Kita bila tidur, roh tu keluar, itu boleh pergi mana-mana tu roh. Itu kadang mimpi bukan-bukan. Mimpi ada dekat London, roh boleh pergi jauh. Jadi bila bising, roh tu akan masuk balik ke badan. Tapi kami tutup telinga mereka. Maksud kalau dengar apa-apa pun roh tak boleh masuk balik sebab malaikat dah pegang. Dalam surah Kahfi ceritanya. Dan disuruh oleh Allah Ta'ala dengan tiap-tiap seorang daripada mereka itu 2 malaikat. Allah arahkan 2 malaikat untuk jaga. Khas. Jaga yang tidur ni. Apa tugas dia? Tugas dia membalikkan dia daripada sebelah kanan kepada sebelah kiri, dan daripada sebelah kiri kepada sebelah kanan. Golek-golekkan dia. Golek. Itu kerja dia. Jangan biar duduk begitu aja, golek-golek. Buat apa golek-golek? Biarlah duduk begitu aja. Mari kita tengok sebab apa. Kata Ibnu Abbas, adalah segala malaikat membalikkan mereka itu sekali di dalam setahun. Sekali setahun je balik. Supaya tiada dimakan bumi akan daging mereka. Ala kudih tu lah. Kan kalau kita jaga orang tua tak boleh gerak tu kan,
Kalau kita biar terlentang gitu, sumak makan, tak lama lepas tu belakang lain akan naik kudis. Kudis dia istilah panggil, kudis. Ataupun ada nama dia, lupa nama apa. Nama apa? Ada istilah orang Melayu pun ada, istilah doktor pun ada. Apa nama tu? Siapa biasa jaga orang tu? Dia ada, kalau biar je lama dia jadi buruk lah benda kata. Sebab dia tekanan. Badan tu tekan kulit tu, tak menyawa kulit tu. Tak menyawa, tak kena cahaya matahari, tak apa, tu jadi buruk. Ada istilah dia, nama apa tah? Okey? Istilah nama kudis tu. Kudis apa nama tu? Seorang tak tahu. Orang Melayu tu dia ada istilah. Kalau tu Bliss. Bengso lah. Pelik punya. You dog. Reka. Bedridden. Bedridden. Saya dulu lama duduk orang putih, tak kata cakap bahasa Melayu. Bedridden nama dia. Bedridden. Bedsore. Bedsore betul tak? Sungguh. Betul ingat. Bedsore pun ya juga. Kudis tekanan, ambil. Orang cakap kudis tekanan, hantam sajalah. Jadi kalau kita jaga orang tua yang tak bergerak, selalu balik-balikkan dia. Sehari sekali ke, sehari dua kali ke, kita balik-balik. Kesian kat belakang dia. Dia sakit, dia tak sedar benda tu. Lama-lama duduk dalam tekanan kulit, duduk dalam tekanan, lama-lama dia boleh jadi benda tu. Maknanya sini seorang pun tak ada doktor, seorang pun tak ada jawab. Polis ada, doktor tak ada. Tak apalah, boleh lah. Okey. Tak, bahasa Melayu tu dia ada istilah orang Melayu panggil, orang kampung panggil. Apa benda lah, saya tak ingat dah orang kampung panggil apa. Okey. Sebab tu dia perlu balik-balik. Dalam ni ada cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Mari kita baca. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka. Matahari tu masuk ikut kawasan gua tu, kawasan yang boleh masuk cahaya ke sebelah kanan. Dan bila matahari, maksudnya malaikat akan terbalik, jadi dia akan masuk belah kanan. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ini bukan malaikat, ini matahari. Ketika matahari terbit, mereka dapat cuma cahaya je, bukan direct, bukan cahaya direct, dapat tepi-tepi. Bila matahari belah sini pula, dapat pun sipi-sipi aja. Bukan dapat direct. Sebab kalau cahaya matahari kena direct, boleh rosak lagi. Tak tahulah jadi macam mana dengan tubuh badan dia. Okey. Sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Wahum fi fajwatin min, tempat tu luas. Zalika min ayatillah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang boleh memimpin dan memberi petunjuk kepadanya. Kisah tu lah. Dan dikatakan kata Qil ada pendapat bahawasanya hari Ashura itu hari yang dibalikkan mereka itu. Setahun sekali itu adalah hari Ashura. Ada kata gitu. Hari Ashura tu balik. Hari Ashura tahun dah sebelum balik. Sampai 309 kali lah. 309 tahun. Pada hari Ashura yang dibalik-balikkan tu. Hari Ashura 10 Muharram. Setiap 10 Muharram. Ada kata gitu. Bila sebut kata Qil, dia mungkin juga daripada Israiliyat. Mungkin daripada Nasara, Kristian punya cerita. Mungkin juga. Sebab dia kata Qil. Jadi pendapat tu macam dengar-dengar cerita gitu. Tak kuat, tak boleh nak pegang sangat. Tapi dengar-dengar cerita. Pada hari Ashura. Dan kata Abu Hurairah, bagi mereka itu pada tiap-tiap tahun 2 kali balik. Abu Hurairah kata tak, setahun 2 kali. Tak kisah berapa kali pun. Tujuannya malaikat tu ditugaskan untuk balik-balikkan tubuh supaya badan tu dia jadi sihat dan kulit tu tak
jadi kudih. Dan kembali kami kepada hadis. Sambung cerita balik. Maknanya faham tak? Dia cerita tentang hadis. Lepas pada tu diterang syarah kejap. Kembali balik kepada hadis. Cerita balik. Dan kembali kami kepada hadis. Katanya, maka diwahyu oleh Allah kepada matahari. Apabila naik, cenderung ia daripada gua itu pada pihak kanan. Oh, ni yang tadi tu. Ini yang maksudnya yang tadi tu, baca ayat tadi tu. Okey, dan apabila jatuh melampaui ia ke sebelah kiri, yakni tiada mengenai matahari, akan mereka itu sekali-kali. Oh, yang ni ayat tadi tu. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Allah wahyukan, maksudnya Allah naikkan matahari tu. Bila masuk cahaya dekat gua tu tak kena direct. Masa matahari ke belah sana pula, masa nak dah petang dah, cahaya masuk pun tak direct kena. Tak kena direct. Tak kena direct. Okey? Jadi bila tak kena direct, secara direct dia sekadar dapat kena hawa-hawa sikit je, sekadar untuk dapat vitamin je lah. Vitamin apa? Vitamin kulit. Vitamin D. K. D kan? Vitamin D betul tak? Sini tak ada doktor, payah. D kan? Oh. C. Vitamin C lah. Nak dapat vitamin tu kat kulit tu je. Okay, tak kisahlah vitamin apa pun. Takut nanti kurang vitamin. Jadi dapat vitamin sekadar tu je. Kalau direct takut-takut kan, lama sangat tengah hari tu kena direct, penyakit lain pula, mungkin kering pula kulit tu nanti. Okey? Masa istilah dipanggil Allah wahyukan pada matahari, atau bahasa lain Allah naikkan matahari dan Allah cahayanya tak kena direct. Sebab nak jaga dia. Maka tatkala kembali Raja Diyyanus, cerita sama balik. Apa benda kembali Raja Diyyanus pada hari rayanya ni? Kan cerita balik, kena ingat balik bulan lepas punya cerita. Macam mana bulan lepas punya cerita? Raja Diyyanus ni dia ada buat konsert, mudah kata gitu kot, joget-joget. Konsert. Jadi dia pergi ke satu tempat. Jadi 6 orang ni kata ini peluang kita untuk lari. Sebab kalau tidak, bila lagi nak lagi? Sebab 6 orang ni kan membesar, 3 belah kiri raja, 3 belah kanan raja. Dan bila Tamlika kata, ketua dia kata, aku pelik lah, bila kata ada askar nak datang serang negara kita ni, Raja Diyyanus ni, yang mana dia kata dia tu Tuhan, tiba-tiba takut sampai jatuh singgasana, sampai jatuh semua, mahkota pun jatuh. Tuhan apa pengecut macam ni? Lepas tu aku fikir balik, masa bila dia pegang langit, dia tongkat langit tak ada tiang, mesti ada yang pegang, mesti ada yang tongkat. Dia fikir balik, dia mula sel-sel otak dia mula berhubung. Sebelum ni ikut aja, baru teringat, betul juga. Sehinggalah dia berjumpa masa makan-makan dengan 6 orang tu, dia pun melahirkan isi hati dia. Yang 5 orang lain kata, aku pun fikir sebiji macam kau. Diyyanus ni bukan Tuhan sebenarnya. Macam mana ni kita nak buat? Kita lari. Bila nak lari? Hari raya tu, ataupun hari keramaian. Masa diorang tengah sibuk-sibuk, joget lambak lah apa semua, kita lari masa tu. Contoh macam tu lah. Contoh, diorang tengah konsert buat apa, joget-joget, laki perempuan apa semua kan. Masa tu kita lagi. Maka ketika raja tu pergi berhari raya, bukan hari raya Aidilfitri, Abdul Adha, pergi berhari, berseronok-seronok, mereka ni pun lagi naik kuda sana, naik kuda lagi sehingga dia orang berjalan kaki sampai ke gua ni. Okey, kembali balik macam mana Raja Diyyanus bila dia balik kembali kepada singgasana dia. Sambung balik. Maka tatkala kembali Raja Diyyanus daripada hari rayanya, bertanya ia daripada segala mereka itu. Dia pun tanya, mana saya punya penasihat? 3 kiri 3 kanan. Maka dikhabarkan baginya bahawa mereka itu menyembahkan Tuhan yang lain daripada engkau. Dia sekarang dah tukar agama lah, nak kata. Dia keluar agama kita, dia kata engkau bukan Tuhan, dan disembah Tuhan selain daripada engkau,
Dia kata Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Maka dia pergi beribadah dengan Tuhan tu, dan apa tu? Dan keluar sekaliannya lari daripada engkau. Dia semua pergi lagi. Marahlah Raja Dyanus. Dia kata ada Tuhan selain aku. Siapa lagi Tuhan kalau bukan aku? Dia kata gitu. Maka berangkat Raja Dyanus di dalam tentera 80,000 askar berkuda. 80,000 dia kerah nak cari 6 orang. Dia tak tahulah ada 7 orang. Sebab seorang tu pengembala kambing, ra'i. 80,000 nak kejar 6 orang je. Nak cari. Berkuda lah tu. Dan menurut sekaliannya akan jalan mereka itu. Oh, ada tukang apa ni yang boleh tengok kesan-kesan ni. Apa? Dia tengok, dia boleh tahu. Oh, ni jalan kot ni. Oh, yang ni tapak kaki dia, lepas tu dia padam. Siap dia boleh tahu. Kalau padam pun dia boleh tahu. Memang hebat lah. Ini dia saja buat trail palsu. Supaya kita pergi ke sana. Tak ada, kita pergi ke sini. Ada orang main pandai sungguh. Saya dah jumpa. Memang pandai. Dia boleh cari orang hilang. Cari orang hilang, dia boleh tengok. Oh, ni tapak kaki dia. Tapi hilang di sini. Kalau hilang di sini maknanya dia adalah pandai. Jadi dipanggil orang ni untuk cari, dan dia tengok kesan-kesan tadi, jejak-jejak tadi, sehingga jumpa, hingga naik sekaliannya akan bukit yang tersebut. Jumpa sampai bukit dan melihat akan gua yang tersebut. Pakai-pakai tengok, oh, ada gua. Diorang mesti kat sini sebab jejaknya habis di sini. Itu yang zaman masa Nabi duduk dalam gua tu kan, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diorang jumpa sampai ke situ. Tu hebat. Diorang cari jejak-jejak Nabi. Nabi pusing kot ni, susing kot ni, buat macam jejak-jejak palsu. Tetap diorang jumpa. Dan diorang sampai depan gua tu. Diorang sampai depan gua. Cuma burung buat sarang terus bertelur. Labah-labah terus buat sarang banyak-banyak. Yang pelik sikit lah, laju-laju. Dia buat laju di depan gua tu. Malah kalaulah musyrikin Mekah yang cari Nabi tu, dia angkat gini, nampak dah kaki. Sebab gua tu kecil. Tengok gini, nampak dah. Tapi dia tengok burung ni. Burung ni nampak gayanya telur. Kalau orang lalu, memang burung ni akan lari. Memang tak mungkin telur tu akan jatuh. Dan orang lalu mesti sarang labah-labah ni akan rosak. Maka dia tak teringin nak masuk. Sebenarnya ada seorang, ada yang teringin nak masuk, kan? Kisah tu kan, dalam kisah Badrut Tamam. Lepas habis kita apa? Qaulutam. Dah ada order lah kitab baru kat sini. Habis Qaulutam nanti Badrut Tamam menceritakan tentang kisah tu lah. Tunggu habis Qaulutam dulu lah subuh. Setelah kita habis tak masuk. Okey, saya tulis ni Badrut Tamam tu. Bila macam tu, padahal Iblis menyerupai seorang orang tua. Orang tua yang berwibawa, berkaliber. Macam tu, jalan. Dia kata, cek dalam. Tapi seorang ni nak pergi cek, seorang ni kata, kau tak usah buat kerja sia-sia lah. Kau tengok ni. Tak apalah kita cek, bukan susah pun. Tak payahlah. Tu ada seorang, tak payahlah. Buang masa, jom kita pergi tempat lain. Ada seorang, Iblis tu sebenarnya, dia menyerupai seorang lelaki tua yang berwibawa, nampak ada karisma. Jalan, bagi tahu, dia bagi rancangan. Macam mana Iblis tu boleh tahu? Cicak yang boleh tahu. Sudah, salah cicak, marah lah cicak. Itu kisah nanti Badrut Tamam kita cerita kemudian nanti. Cicak tu Israeliat. Okey? Jadi maknanya kalau penjejak ni dia akan boleh jejak. Penjejak, dia boleh jejak. Dia akan memang boleh jejak. Sehingga ke pintu gua tersebut, maka melihat
ia kepada mereka itu berbaring sekaliannya. Oh, diorang tengok, diorang nampak lintai. Oh, aduh, ada dalam. Ada kat dalam. Ada kata kat raja, semua nampak memang ada kat dalam. Ini cerita ayat 18 kot. Ya. Maka menyangka ia tidur sekaliannya. Dia tidur, menyangka tidur sekaliannya. Tapi dalam surah Al-Kahfi ayat 18, lain ceritanya. Main kita baca. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Kamu mengira mereka itu bangun. Padahal mereka tidur. Dalam kitab itu dia, maka melihat ia kepada mereka itu berbaring sekaliannya, maka menyangka ia tidur sekaliannya. Semua sangka dia tidur. Dalam Quran kata tidak. Bukan sangka dia tidur. Mereka menyangka dia tak tidur. Maknanya tambah tidak lah kat situ. Sebab ya Quran dengan kitab, mesti Quran lagi betul. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Kamu mengira mereka itu bangun, celek, padahal mereka tidur. Kenapa ayat gini? Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Dan kami balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Maka ulama dalam kitab, dalam tafsir Jalalain pun disebut, kenapa kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Orang tengok ramai, dia bangun tu, dia diam. Kita nak tangkap ni, kita nak buat sesuatu kat diorang. Sebab diorang bukan tidur, diorang bangun. Sebab tu dia akan buat nantilah, dia akan buat. Sebab apa? Diorang sangka mereka itu bangun. Kenapa mereka menyangka mereka itu bangun tapi berbaring? Kerana mereka tidur mata celek. Ashabul Kahfi tidur mata celek. Maka ulama pun buat kajian, doktor-doktor pun buat kajian. Kenapa perlu tidur mata tercelek? Rupanya apa tu? Kelembapan mata, entah apa, saya tak kerti nak baca cakap. Kalau tutup dia jadi lain. Kalau buka maka ada udara, kena udara, mata tak rosak dan sebagainya. Maka mereka tidur celek. Celek. Cuba bayangkan tidur. Serem. Memang dalam Quran bercakap dia orang takut. Tengok ayat seterusnya. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Dan anjing tu mengunjurkan dua lengannya, dua tangannya di muka pintu. Tak apalah anjing tu. Lepas tu, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Jika kamu menyaksikan mereka tu tadi yang kata macam tidur tadi, macam jaga tadi, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Surah Al-Kahf ayat 18. Orang tengok memang confirm orang lagi. Dia tengok, oh jaga tu. Kalau tengok orang lain, sebab tidur mata tercelek. Dia memang ada kajian tu lah. Mata kita mesti kena-kena dengan udara. Jika tak kena udara, merosakkan begitu gini ni, akhir sekali buta. Jadi orang banyak tidur ni mewarisi kebutaan. Kalau tak buta mata pun buta hati, asyik tidur je kerja. Okey? Jadi patut mata Al-Kahf rupanya 7 orang tadi tidur mata tercelek. Okey, tu Al-Kahf ayat 18. Maka kata Diyyanus kepada segala sahabatnya, kata Raja Diyyanus tadi, jika aku berkehendak bahawa mensiksa mereka itu dengan sesuatu, niscaya tiada dapat aku mensisakan terlebih daripada barang yang mensisakan mereka itu akan diri mereka itu. Oh, panjang lah. Kalaulah aku nak seksa, agak-agak apakah seksaan yang paling berat sekali? Yang paling berat sekali yang boleh kita bagi kat dia. Kalau setakat bunuh, mati gitu settle, tak jadi. Kalau setakat bunuh, macam mana? Nak seksa macam mana? Nak gantung kaki ke atas, kepala ke bawah, tak cukup seksa ni. Kena seksa lagi. Maksimum punya seksa. Biar mati perlahan-lahan. Macam mana?
Lebih berat, paling berat. Tiada dapat aku mensiksakan terlebih berat daripada barang yang mensiksa mereka itu akan diri mereka itu, iaitu jadi macam mana maksudnya yang paling mereka tu elok-elok mereka tu jadi pembesar, makan, pakaian, kemudian mereka lagi masuk gua, kan dia jadi susah. Mereka tu telah menyiksa diri mereka sendiri, patutnya duduk diam-diam dalam istana, tapi menyusahkan diri sendiri, menyeksa diri sendiri. Tapi tak cukup seksa lagi. Macam mana nak pergi seksa? Mati perlahan-lahan sambil menyesal. Mati perlahan-lahan dalam masa yang sama, mati kerana tersangat menyesal. Macam mana? Dik Yanus punya hebat, dia punya geram tu. Macam mana nak buat? Maka kamu, dia dapat idea, kamu bawa kepada aku tukang bina rumah yang buat rumah ni. Maka dibawa akan mereka itu dan ditutup pintu gua tu. Maksudnya dia simen, seal terus pintu gua, tak boleh keluar. Itu memang pun dia akan susah dalam tu. Kemudian dia akan menyesal dan dia mati dalam keadaan perlahan-lahan, dalam keadaan menyesal. Zahir batin, kata Raja Dik Yanus. Dibinakan akan dia dengan kapur dan batu. Mudah kata simen lah sekarang ni. Memang tak boleh. Nak pecah pakai tangan tak boleh. Kemudian maka berkata ia kepada segala sahabatnya, lepas dah siap semua, dah tutup dah pintu gua. Kata olehmu, raja yang zalim tadi, Dik Yanus, dia kata olehmu kepada mereka itu, bahawa mengadu mereka itu kepada Tuhan mereka itu yang di langit. Okey, sekarang ni kau cakap dekat dia, macam tu lah, bukan suruh cakap pun. Kau cakap dekat dia yang 7 orang ni, mintalah kat Tuhan kau. Mintalah kat Tuhan kau suruh lepas. Dah tak nak mengaku aku Tuhan kan? Minta kat Tuhan kau. Cakap kat dia orang. Dia bukan suruh cakap pun, nak beritahu. Minta. Cakap kat dia orang. Boleh lepas diri ke tidak? Jika sebenar mereka itu, bahawa keluarkan mereka itu daripada tempat ini. Kalau betul Tuhan tu Tuhan yang diorang lari daripada Tuhan aku ni sebenar ni, nak pergi ke Tuhan lain yang diorang kata Tuhan tu, kalau betul, suruh Tuhan tu keluarkan. Maka diamlah mereka itu. Habis kita, dia pun balik. Maka duduklah mereka itu yang 7 orang tadi, termasuk anjing tadi, di dalam gua masa 300 tahun dan 9 tahun. 300 tahun dan 9 tahun. Ini ayat 25. Ayat 25 surah Al-Kahf. Ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dalam Quran yang sebut, dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tambah tis'a 9. Maka pengarang kita dia tulis dalam uslub kaedah yang sama. Mereka duduk dalam 300 tahun dan 9 tahun. Dia tiru juga ayat Quran. Patut tulis je lah 309 tahun. Dah Quran tak cakap 309 tahun, Quran cakap 300 tahun dan tambah 9 tahun. Kenapa dalam Quran ni suruh buat matematik pula? 300 tambah 9. Tebus je lah 309, settle. Main tambah-tambah, main matematik. Ulama pun kaji rupa-rupanya 300 tahun tu ikut Syamsiah, 309 tahun ikut Qamariyah. Betul? Kita balik. Betul lah. 30 tahun Syamsiah. Umur kita daripada IC 30 tahun, ikut Islam 31. Ikut Islam 31. 60 tahun. Dia setahun 11 hari beza. Setahun 11 hari. 30 tahun setahun beza. Jadi kalau kita nak tengok umur kita, jangan pakai yang Qamariyah sebab cepat tua. IC umur 30 sebenarnya 31. 60 maknanya 62. Ya.
Kalau 300 maknanya berapa kali tu? 31, 31, 31, 31. Itu yang tambah 9 tahun tu. Maksudnya 309 tahun. Lebih sikit je dia jadi 9 kali. Maknanya 30, 30, 30. Jadi 270. Jadi maknanya sikit lagi, tak masuk lagi. Maksud nak tak masuk betul-betul 300 tahun tepat. Tapi sikit lagi. Sebab tu 309. Jadi 300 tahun itu yang saya kira tadi tak masuk tahun lompat. Masuk tahun lompat yang beratus-ratus tahun jadi berhari-hari juga tu. 300 tahun ikut Masihi, 309 tahun ikut hijrah ataupun qamariyah. Itu jadi gitu. Okey, maka ditiup oleh Allah akan roh pada mereka itu. Lepas 309 tu, maksud Allah tiupkan roh tu, maksud lepaslah balik roh dia, masuk balik dalam badan setelah 309 tahun. Dan bangkit daripada tidur mereka itu tak kala naik matahari. Naik matahari tu dah terang je. Terang ni dah siang ni, kita tidur tadi malam. Maka berkata setengah mereka itu bagi setengahnya. Seorang ni kata kat seorang, "Sanya telah lalai kami pada malam ni berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala." Allah, semalam kita tak bangun tahajud. Mereka kata gitu lah. Allah, tidur kita lara, kita semalam tidur. Padahal 309 tahun dia ingat baru bangun siang. Kita semalam tak buat ibadah semalam. Aduh, kata gitu. Bangkit olehmu kepada mata air. Bangun. Jom pergi minum air. Ingat tak sebelum kita tidur kan air banyak? Jom. Cari buah-buah, kita makan buah yang banyak tu. Lapar perut ni. Bangkit olehmu kepada mata air. Maka tiba-tiba didapatkan mata air itu telah kurang ia. Tak ada air. Tak boleh minum dah air ni. Dah tak ada, telah kurang ia. Dan segala pohon-pohon kayu telah kering. Mana buah semalam baru ada elok-elok banyak buah. Maka berkata setengah mereka itu bagi setengahnya. Setengah cakap kat seorang, bahagian seorang ni cakap kat seorang ni, bahawasanya kita sungguhnya di dalam ajaib. Pelik kita ni. Daripada pekerjaan kita ni, kita pelik ni. Seumpama mata air ni, kau tengok ni, mata air ni, sebenarnya telah kurang pada malam yang satu. Kenapa jadi sikit dalam satu malam? Dan segala pohon kayu ini telah kering sekaliannya pada malam yang satu juga. Macam mana boleh jadi kering ataupun mati pokok dalam satu malam? Kisah ini ada dalam ayat 12 dan 19. Kita tengok ayat 12 dulu. Ayat 12. Thumma ba'asnahum lina'lama ayyul khizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar mereka mengetahui manakah antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal. Sebagai ni kata, kita duduk sehari setengah. Kita tidur baru satu malam. Kita tidur 2 hari. Duduk bercakap. Okey, dengan ayat 19. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Qala qailum minhum kam labithtum. Berkata salah seorang daripada mereka, sudah berapa lama kita berada di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Yang mereka, orang lain pula jawab, yang bahagian lain pula orang lain pula jawab, kita ada dekat sini sehari atau setengah hari. Tu dia cerita tu. Ni sebenarnya ayat Quran lah ni. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Yang lain kata, seorang lain, Tuhan lebih mengetahui berapa lama kita ada kat sini, malah kira. Fab'athu ahadakum biwarikhikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada.
maka suruh salah seorang daripada antara kamu untuk pergi ke kota, lapar perut ni, bawa wang perak ni dan tengok makanan-makanan yang mana yang baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu, beli dengan lemah lembut. Tengok takut-takut ada babi, lemak babi, beli, ambil duit ni. Dia kata gitu. Lepas tu dia orang pergilah pasar. Seorang je pergi pasar. Tapi sebelum nak pergi pasar, kena undi dulu. Siapa yang nak pergi? Ada 7 orang. Kita sambung pada episod yang seterusnya. Cukuplah. Okey? Maka kat situ. Episod seterusnya insya-Allah minggu hadapan. Maka dilapar oleh Allah akan mereka itu yang tak pernah mereka rasa lapar. Selapar itu. Maka dipilih seorang untuk pergi ke pasar, bawa duit emas, duit perak yang dia jual kurma tu awal-awal sebelum tu. Tangguh dulu sebagai kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana